Alhamdulillahi wahdahu wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi syari'atihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi fadil yang berbahagia, pengurusi majelis, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, Nazir dan seluruh ahli yang berkuasa, sekalian para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana di malam yang penuh dengan barakah ini sekali lagi kita diizinkan oleh Allah untuk kita sama-sama membaca sebuah kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Abu Laits As-Samarqandi. Kita berhenti di muka surat 26, iaitulah di dalam bab beratnya maut. Sufyan As-Sauri, jika ia ingat mati, maka ia tidak dapat buat apa sampai beberapa hari. Bahkan jika ditanya masalah, ianya menjawab tidak tahu. Seorang ulama yang sangat masyhur, yang sentiasa kita dengar, yang lebih cenderung kepada kerohanian, iaitulah Sufyan As-Sauri radhiyallahu anhu. Sufyan As-Sauri di dalam banyak-banyak tulisannya memang beliau menjuruskan kepada peringatan ke arah kematian. Bukan saja beliau bercakap masalah mati, tetapi beliau sendiri ternyata apabila dia ingat kematian, sekali dia ingat mati, terkesan kepada murid-muridnya. Satu hari ketika mana Zakaria Al-Ansari menjadi muridnya, dia belajar dengan Sufyan As-Sauri. Lalu Sufyan As-Sauri ini dalam kelas dia, dia buat satu halaqat, yakni tempat belajar zaman dahulu. Sufyan As-Sauri tak boleh. Bila dia bercakap beberapa patah, dia menangis. Bila dia bercakap beberapa patah, dia menangis. Lalu murid-murid dia tanya, "Wahai guruku, mengapa kamu menangis?" Lalu ketika awalnya dia menyebut dia pun tidak tahu mengapa dia menangis. Yang berlakunya iaitulah bila dia tidur, dia bermimpi dia meninggal dunia. Dan waktu dia bermimpi meninggal dunia,
Dia terkesan dengan perhiasan dunia. Dia teringat harta benda dia masih ada, dia terasa sayang. Waktu dia bermimpi, dia terasa sayang. Lalu dia jaga daripada mimpi. Dia sangat duka cita. Mengapa dia ini masih ingat kepada kemanisan dunia waktu dia nak mati? Itu dalam mimpi. Menyebabkan bila dia masuk mengajar anak-anak murid dia, dia teringat balik apa yang dia bermimpi, lalu dia menangis. Dia mengajar sekejap, dia menangis. Para hadirin sekalian, mengapa ulama yang besar bermimpi dengan kematian? Padahal kalau kita lihat ulama yang besar, ulama yang muktabar, yang sangat hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kalau dia bermimpi mati, tak ada masalah lah bagi dia. Kita yang maksiat kita banyak, amalan kebajikan kita tidak banyak, taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak banyak. Yang sepatutnya menangis bila ingat kematian ni kita. Kerana apabila kita mati, wallahu alam, pokoknya kita doa kepada Allah supaya kita selamat. Tapi kalau kita renung, nak banding di antara dengan sahabat, dengan Sufyan As-Sawri, yang tulisan dia pun kita tak boleh nak banding dengan seluruh amalan kebaikan yang kita buat. Padan dengan tulisan dia aja. Kalau kita baca kitab-kitab Sufyan As-Sawri, kita baca kitab-kitab orang lain yang menakalkan kalam daripada Sufyan As-Sawri, cukup bagi Sufyan As-Sawri ni dia terima bonus benda-benda macam ni aja. Al-ilmu yuntafa'u lahu, ilmu yang memberi manfaat kepada manusia sejagat. Ramai mana para ulama mutakhir zaman kita sekarang ni. Malam ni saya mengajar, ramai pendengar. Sufyan As-Sawri yang duduk dalam kubur, dia dapat ganjaran yang besar dengan Allah. Ini baru majlis kita. Bagaimana dengan ulama di Mesir? Berapa juta, berapa puluh juta manusia yang belajar ilmu yang dibawa oleh Sufyan As-Sawri. Kalau kita kira, tak boleh dengan seluruh amalan kebajikan yang kita buat. Tapi inilah dia, seorang manusia apabila dia dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Sudah tentu bila dia buat sesuatu yang tidak baik, walaupun sedikit, dia rasa besar kesalahan dia dengan Allah. Sebab dia dekat dengan Allah. Sebagaimana kita, para hadirin hadirat sekalian, dalam kehidupan kita, yang paling hampir dengan kita adalah dua ibu bapa kita. Kita buat silap sikit. Barang yang dipesan oleh dua ibu bapa kita, dia nak sehelai pakaian hari raya. Kalau kita tak beli, kita akan terasa besar kesilapan kita dengan dua ibu bapa. Sebab apa? Dia rapat. Cuba orang lain yang tak kena mengena dengan kita. Dia kirim nak pakaian selai. Kita kata tengok insya-Allah. Jawab dia confirm, kita tak beli. Dan tak ada masalah, tak ada apa-apa, kita tak terasa. Begitulah manusia apabila dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bila dia buat kesilapan walaupun sedikit, dia akan rasa besar. Orang yang jauh dengan Allah, bila dia buat kesilapan, dia tak terasa apa. Sebab jauh. Para hadirin hadirat sekalian, kita boleh muhasabah. Kita boleh tanya diri kita, kita boleh tanya iman yang ada pada kita, sejauh mana bila kita buat kesalahan dengan Allah, walaupun kesalahan yang kita buat itu kecil.
Orang yang jauh dengan Allah, kesalahan yang besar, al-kabair, dosa besar dia buat, dia kata tak ada apa. Sebab apa? Dia jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sufyan As-Sawri radhiyallahu anhu, bila dia ingat kematian, dia tak boleh nak bercakap. Tak boleh nak bercakap. Ada orang mengatakan mengapa Sufyan As-Sawri ni, tengok dia pelik. Dia duduk ke seorangan, dia mula menyampaikan kuliah dia, menyampaikan dars, pengajian dia dengan anak murid dia. Bercakap sekejap, menangis. Bercakap sekejap, menangis. Duduk dengan keluarga dia, menangis. Kerana terbayang dalam kepala dia kematian. Nak sebut kepada kita bukan kisah Sufyan As-Sawri ini, tapi apa yang nak disebut oleh Sufyan As-Sawri supaya kita bermuhasabah. Kali tengok kematian, ataupun kita hadir waktu kematian, ataupun waktu orang beritahu kepada kita sebulan bin sebulan keluarga kita meninggal dunia, kita pun tunduk menangis. Sebab hari ini dia meninggal dunia, mungkin besok kita. Muda macam mana sekalipun, macam saya, macam orang-orang muda aja. Wallahu alam, takut kita pergi dulu tak tahu. Daripada yang lebih tua. Wallahu alam, kita tak tahu. Tapi bila kita dengar ada kematian, berapa kali kita boleh ingat subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini pakcik ni meninggal dunia, mungkin besok kita meninggal dunia. Kita macam pakcik ini, kita menangis. Berapa kali? Ini yang diajar oleh Sufyan As-Sawri supaya sama-sama kita berfikir. Sebab hadirin hadirat sekalian, bila kita boleh fikir perkara ini dalam kehidupan kita, kita motivasi diri kita supaya kita ingat benda-benda yang seumpama ini. Dia memberi kesan yang sangat besar dalam kehidupan kita. InsyaAllah solat kita akan khusyuk kalau kita ingat benda macam ni. Ingat benda lain makin tak khusyuk solat. Ingat benda lain makin tak khusyuk. Kita ingat kita ni lambat lagi mati sebab umur kita muda, tak akan khusyuk solat. Kita berpuasa, arti berpuasa ni tak akan sampai dalam hati kita kalau kita tak ingat kepada kematian, tak ingat kepada akhirat. Sebab kematian dan akhirat ini merupakan kunci kepada seluruh amalan yang akan kita lakukan di dunia. Haji kita tak sempurna kalau kita tak ingat pada mati. Kita pakai ihram dah. Pakai ihram ni supaya kita menjadi. Duduk di Arafah, itu adalah mahsyar, supaya ingat mati. Tapi ada orang duduk Arafah pun tak tahu apa. Dia pakai pakaian ihram pun tahu apa. Ini ihram nak buat haji. Duduk Arafah ni pasal nak buat haji. Kadar tu je. Kadar tu je. Sebab sepanjang hidup dia sebelum daripada dia menuju Makkah Al-Mukarramah, mata dia tak pernah keluar air mata kerana kematian, isu mati. Bahkan bila dia dengar orang mati, dia tanya sebab apa orang mati. Orang kata aksiden, Allah, kat mana kadar tu? Dia teringat, dia akan mati juga. Sebab itu para alim ulama, Syekh Al-Mahmud Ad-Dawiyatut Tasawuf, dia sebut, dia mengajak kepada orang ramai. Dia kata, apabila berlakunya kematian, selain daripada kamu jawab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami semua si mati meninggal dunia, kita juga lillah, kita daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, dia, kita semua sekali akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syekh Abdul Halim bin Mahmud, dia tambah lagi.
Selain daripada dia baca inna lillah wa inna ilaihi raji'un wa ana minal lahiqun. Dia kata aku akan pergi selepas daripada ini. Dia sebut wa ana, aku akan minal lahiqun, aku akan ikut dia selepas daripada ni. Dia pergi dulu hari ni, daripada ni aku ikut belakang dia. Dia tambah, mengapa dia tambah? Supaya mengingatkan dia kepada kematian. Sebab itu kesan dia besar para hadirin hadirat sekalian, walaupun beberapa kali sentiasa saya sebut dalam mana-mana kelas pengajian. Ingat kepada mati merupakan kunci kepada seluruh keamanan, ketenteraman, keselamatan, segala-galanya duduk pada manusia ingat pada mati, manusia ingat pada hari akhirat. Bahawa akan jadi baik. Dia didik anak dia berbeza dengan orang tak ingat pada mati. Seorang bapa yang ingat pada mati, seolah-olah besok dia mati, cara dia didik anak dia berbeza dengan orang yang anggap lambat mati lagi. Berbeza. Isteri yang duduk di rumah, jaga amanah suami dia, jaga anak-anak, jaga keluarga, jaga. Dia akan jaga betul-betul apabila dia ingat pada mati. Kalau suami keluar pintu depan, dia keluar pintu belakang, ini adalah isteri yang tak ingat pada mati. Dia tak ingat pada mati. Dia rasa dia sama macam suami. Sama, dia bebas, dia segala-galanya. Sebab dia tak ingat pada mati. Kalau dia ingat pada mati, dia ingat kepada hari akhirat. Dia belajar dalam hadis-hadis Nabi SAW banyak ingatkan kepada para muslimah, para wanita yang paling ramai dihumbang oleh Allah. Sahabat tanya, mengapa ya Rasulullah? Satu hadis Rasulullah mengatakan disebabkan mereka ini tidak taat kepada suami dalam keadaan suami itu orang yang baik. Ini payah. Dengan maaf saya sebut, bukan nak mengata kepada muslimat, tapi umumnya kalau suami ini baik, dia makin naik. Kalau suami ini backing, suami ini garam, begini, tak kena dengan agama. Sepatutnya suami yang baik semakin dihormati oleh para isteri. Sepatutnya begitu. Tapi kadang-kadang tak jadi macam tu. Tak jadi macam tu. Sebab apa? Sebab dia tidak ingat kepada mati, dia tidak ingat masalah alam mahsyar, dia tidak ingat kepada balasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ingat balasan daripada Allah, dia ada kekuatan sendiri. Bukan masalah suami ini minta dia jadi baik begini, dia yang akan baik. Barulah rumah tangga itu dia akan jadi betul. Suami ingat pada mati, isteri juga akan ingat kepada kematian. Pemimpin kalau tak ingat pada mati, kiamat dunia. Kita tak usah bercakap lah rasuah, bocor. Kalau kita tidak balik kepada fitrah manusia yang dicipta oleh Allah, dan Allah minta kita supaya ingat pada mati, terutamanya orang yang memegang amanah Allah, mustahak dia ingat pada mati. Paling mustahak. Sebab itu Islam kita buka dalam kitab fiqh. Syurutul imamah. Kita akan berjumpa. Nak jadi pemimpin, dia ada syarat dia. Syarat dia. Apa syarat dia yang diletak dalam kitab fiqh? Dia bukan pengaruh besar, dia bukan apa. Syarat yang pertama sekali, an yakuna mu'minan. Kalau ibadah musliman. Sembahyang wajib. Sebab apa? Kita Islam. Pemimpin tak mukmin. Mukmin. Islam ni mengucap 2 kalimah syahadah Islam. Pemimpin tak boleh, dia kena mukmin. An yakuna mu'minan. An yakuna mustayqizan.
Kita baca dalam kitab fiqh. Macam-macam diletak syarat oleh ulama fiqh. Mustaiqizah. Orang yang bangun di waktu malam. Pemimpin. Dia kena bangun malam. Mengapa para hadirin hadirat sekalian? Harta benda dunia ni manis. Harta benda dunia ini dia akan menghampiri pemimpin. Kita yang bukan pemimpin, kita kena cari harta benda. Kita kena cari di manalah nak cari rezeki. Pemimpin tidak, harta mari cari dia. Harta ni manis. Harta mari cari. Para hadirin hadirat sekalian. Harta mari cari. Tokek bersama impul dia. Kita ada projek besar sekian. Harta mari cari dia. Tokek besar mari cari. Kita ada projek sekian. Cuma projek ni ada masalah. Sebab isu pengambilan tanah begini. Macam-macam lah. Begini. Okey, macam mana? Projek yang harga biasanya katakanlah 10 bilion. Kalau juta ramai bilion. Okey, 10 bilion. Macam mana kita nak buat? Harta. Dunia mari cari. Macam mana kita nak buat? Tanya pemimpin. Pemimpin kata macam ni, okey, projek ni kita on 10 juta. Tapi awak angkatkan harga kos projek ini, angkat kepada 20 juta. Saya akan lulus. Okey, macam mana nak agih? Okey. Angkat kepada 20 bilion. Okey. Awak urus macam mana sekalipun 5 bilion untuk saya. Jangan masuk akaun saya. Masuk akaun apa? Salah yang bagi melalui syarikat yang dia tubuh. Harta mari cari bila seorang itu jadi pemimpin. Kita bukan pemimpin, kita kena cari harta. Anak-anak kita merata cari kerja. Tanya sana ada kerja kosong tak, tanya sini ada kerja kosong tak, sini tak ada. Merata cari. Pemimpin, harta cari dia. Harta pula mudah. Cukup dengan dia tanda tangan sainnya. Sampai jalan. Semua sekali Kementerian Keuangan mesti kena lepas. Keuangan sekian banyak. Dia boleh arah bank supaya bank melepaskan pinjaman begini. Para hadirin sekalian. Mana ada seorang manusia yang tidak suka dengan harta cari dia? Mana ada? Allah cipta manusia ni begitu. Di sana ada pengecualian. Kecuali pemimpin yang cukup syarat. Yakuna mustaiqizan. Ada pemimpin yang bangun di waktu malam. Dia angkat tangan di hadapan Allah di waktu malam, menangis dia. Dia rasa besok dia nak mati. Dan dia faham dunia ini la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainan nas wa takasurun fil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatu summa yahiju fatarahum summa. Dunia ini adalah permainan. Dia faham permainan. Yang tidak permainan akhirat. Walahwun wazinah wa tafakhurun bainan nas. Dunia ini adalah perhiasan dan manusia saling bermegah-megahan di antara satu sama lain. Orang kaya paling kaya di dalam negara tepuk dada, akulah orang terkaya. Ini dunia. Wa tafakhurun, dia saling hebat. Yang terkaya, yang pangkat besar, aku paling besar. Ini manusia. Dalam anggota polis. Yang jadi ketua polis, dia kata aku lebih besar. Yang ni, aku nombor 2. Yang kaya kata aku paling kaya.
Yang jenis menteri, aku Perdana Menteri yang ni. Yang jenis apa? Ini manusia. Wa tafakhurun bainan nas. Memang Allah buat begitu. Tapi kalau manusia ini diresap masuk al-maut, dia ingat mati. Dia faham. Sebab dia dekat dengan Allah, dia faham mati. Okey, bila mati, di mana nilai kita orang paling kaya dalam negara, di mana nilai kita paling besar pangkat dalam negara, di mana nilai kita paling hebat pengaruh, di mana nilai itu, di mana nilai ini, apa yang kita bawa bila kita mati. Sebab itu para hadirin hadirat sekalian, kita tengok sahabat-sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in. Allah Subhanahu wa taala model dalam Islam ini sangat unik. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Seorang penyangap, seorang yang paling zalim, seorang yang paling rakus zaman jahiliah. Habis kalau kira penyangap, bapak penyangap lebih daripada orang lain. Dengan pengaruh dia ada, dengan samsing dia, dengan ganah dia, Sayyidina Umar dengan kehaibatan wajah dia. Baca dalam kitab Al-Faruq, wajah dia, orang tengok tu perik dah. Sayyidina Umar, dia punya wajah dia, orang kepimpinan Allah Subhanahu wa taala. Rupa parah cantik, tapi orang nampak ganas. Ganas. Wanita jadi hak dia zaman jahiliah. Harta orang lain macam harta dia. Dia boleh rampas harta, dia boleh arah satu kabilah berperang dengan kabilah macam-macam. Ini Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, zaman jahiliah. Bila Sayyidina Umar peluk Islam, Allah jadikan model supaya kita belajar. Sayyidina Umar masuk Islam, dia jadi Amirul Mukminin, pemimpin kepada orang mukmin. Zaman dia Futuhat al-Islamiyah. Futuhat al-Islamiyah. Sayyidina Umar dia buka satu negara dia buka. Para hadirin sekalian, cuba bayangkan bagaimana kekayaan dan peluang Sayyidina Umar untuk mengaut kekayaan apabila dia buka satu negara. Cuba bayang. Perubahan satu negara ni, macam Amerika bila dia tawan Iraq. Presiden Amerika ni tak boleh nak sebut dia ni. Kena guna istilah lain. Kaya ni, orang kaya ni lebih betul lagi. Amerika dia boleh kaut. Kenapa? Negara ni apabila kita takluk di peringkat awal ini, dia tidak ada undang-undang. Bila dia menguasai, dia boleh buat undang-undang yang baru yang memberi keuntungan kepada dia. Sayyidina Umar dia buka satu negara demi satu negara demi negara. Dibukanya Itali, dibukanya kawasan Syam, kawasan Teluk yang ada sekarang ini, yang masyhur dengan kekayaan daripada zaman berzaman. Ada tak ulama mengatakan Sayyidina Umar ni ambil kesempatan satu hina ke bubuh dalam poket dia? Daripada dia zaman jahiliah penyangap yang besar. Yang sepatutnya ni, tapi apa benda yang menyebabkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an ini berubah? Apa benda? Al-maut. Ingat mati. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, kuatnya ingatan dia kepada mati, ingatan dia bahawa dia akan balik hari akhirat, dia akan bertemu dengan Allah, dia akan macam-macam. Kuatnya sampai tahap pernah dia menangis di waktu malam. Rasulullah dengar suara tangisan dalam masjid baginda. Suara siapa ini? Pergi tengok Sayyidina Umar. Sayyidina Umar zaman itu dia dah jadi sahabat yang unggul. Dia hijrah sekali dengan Nabi, pergi ke Madinah Al-Munawwarah, khidmat untuk Islam, subhanallah. Dan berikut dasarnya berlaku selepas daripada peperangan Ahzab. Dia masuk perang Badar, dia masuk perang Uhud, dia masuk perang Ahzab. Dia sebut, ya Rasulullah,
sesungguhnya aku tidak layak untuk masuk syurgamu. Yang anak-anak kita buat nasyid. Itu asalnya ucapan daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Aku tidak layak untuk mengecapi Al-Firdaus. Tapi wahai Allah, aku perlu pada Firdaus. Tapi aku tak layak. Dia sebut tak layak. Siapa dia? Sayyidina Umar yang disebut oleh Rasulullah. Tidak ada jalan dilalui oleh Umar kecuali syaitan tidak akan ikut jalan tersebut. Dia punya iman dia memuncak sampai tahap itu. Dia buka negara-negara Islam, para hadirin hadirat sekalian. Tidak ada yang menyebut bahawa pemimpin negara Islam ini bila dia buka, dia ambil kesempatan. Zaman dulu kerajaan-kerajaan yang ada mengumpulkan emas ini sampai peringkat kena pindah melalui unta. Emas ini banyak berderet unta. Dia tawan satu negara. Pernah kehilang sekeping jokomah kan? Sekarang ini kalau sekeping jokong tu 1 kilo. 1 kilo, hari ini harga dia kurang lebih 147,000. 147,000 je, bukan bilion lagi. Pernah kita dengar Sayyidina Umar ni ambil kesempatan ke nak bagi anak cucu ke, ambil ikut sepemah ke. Apa kekuatan yang dimiliki sehingga Sayyidina Umar bersih. Kalau kita paling common kita kata ini allowance datang daripada negara nak buka negara, takkan tak boleh ambil manfaat sikit. Kan dunia moden pada hari ini, tengok menteri berjalan ada allowance. Ada allowance. Dan allowance ini kita tak boleh nak saman apa, ini peraturan dalam negara ada allowance. Sayyidina Umar pernah ambil allowance. Berjalan pergi buka negara, ini dak berjalan pergi makan kenduri. Boleh claim allowance. Claim. Saya pernah jadi yang berhormat wakil rakyat. Sebulan-sebulan kalau kita claim boleh tahan juga. Berjalan. Pergi ziarah rakyat, padahal ziarah rakyat ni tanggungjawab yang perlu kita kena pikul. Bila kita jadi pemimpin kena ziarah lah, kenapa lah? Ziarah, kemudian bila ziarah, kita orang sakit, hololah duit RM50. Orang balik YB, dah dia claim. Dia claim RM50, dia claim berjalan pula ukur kilometer. Kadang-kadang kilometer ni memang tipu pun. Pergi 20 kilometer, dia claim 50 kilometer. Kalau tanya, orang tak boleh tanya. Dia kata saya balik bukan kod jalan tu, saya balik pusing kod sana. Macam-macam. Pokoknya mengapa kekuatan ini berlaku di kalangan para sahabat? Bendanya iaitulah sebagaimana disebut oleh Sufyanus Tsauri, iaitulah berkenaan dengan ingat pada kematian. Ingat pada mati. Kalau kita nak selamat selepas daripada mati, jangan sekali-kali kita terpengaruh dengan keindahan dunia. Itu yang nak diingat. Kalau kita rasa bahawa kita nak selesa selamat dunia, tapi akhirat kita tak apa, tak selamat pun, tak apalah. Kita 60, 70 tahun, 80 tahun kita hidup di dunia ni, aku nak bebas sebebasnya, aku nak ni, akhirat tak apa. Sila. Tapi kalau kita faham akhirat ini tempoh dia lama, segala-galanya lama, tak ada manusia boleh tolong kita, maka kita kena berwaspada. Para hadirin hadirat sekalian, kita bagi laluan untuk azan sekalian.
La haula wala. Bersyukur. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, seorang hakim berkata 3 macam yang tidak layak dilupakan oleh seorang yang tidak sihat, yang sihat akal, dunia dan perubahan-perubahannya, dan maut, dan kerosakan-kerosakan apa yang di dunia yang tidak dapat dielakkannya. Seorang hakim, wallahu alam, saya cuba rujuk sebelum daripada ini, tak tahu apa nama dia. Setakat saya tak jumpa, cari lagi, maaf kalau ada orang dah jumpa yang disebut dalam Tanbihul Ghafilin ini, boleh sebut. Cuma saya cari satu kitab yang ditahqiq. Tanbihul Ghafilin ada kitab tahqiq, tapi tak jumpa kitab ini. Dalam PDF pun tak ada. Kitab itu baru, tesis, asalnya tesis PhD yang ditahqiq. Dia jelaskan balik benda-benda yang kabur dalam ini. Tak jumpa. Tapi ala kulli hal, kisah seorang hakim, dia sebut, bila dia bicarakan kes, yang pertama sekali dia sebut, sebelum daripada dia putuskan kes, dia sebut 3 perkara. Yang pertama sekali, sebagaimana disebut ni, iaitulah dunia ini akan rusak. Sebab kes jenayah ini banyak membabitkan benda dunia je. Benda duit, benda berebut pangkat, bunuh kerana apa? Kerana duit, kerana pangkat. Yang baru ni yang India kena tembak tepi jalan, di viral apa semua sekali. Kerana apa? Berebut kawasan menega. Menega apa, wallahualam lah. Saya pun tak nak sebut jauh. Benda-benda macam ni. Dia putuskan hukum, hakim ini peringat kepada manusia bahawa dunia kita ni fana. Sekejap. Dia akan hancur, dia tak ke mana-mana. Yang kita rebut pun fana. Harta yang kita cari, kita rebut sehingga kita bunuh orang apa semua sekali. Harta ni kekal tak? Tak. Tambah-tambah pula harta yang kita cari yang melalui jalan yang tak betul, dia akan pergi mudah. Dia akan pergi. Habis begitu je. Dua, mati. Mati, kena ingat. Hari ni kita bunuh orang, dah kita tak mati ke? Kita kejar sesuatu benda dunia, tak mati, kita tak tinggalkan dunia. Kita berebut nak pangkat paling tinggi, tak mati ke orang pangkat tinggi? Hakim ni dia peringat, sebelum daripada dia putuskan kes, dia peringat kepada penjenayah yang ada di hadapan dia, dia peringat benda ni. Yang ketiga, dia kata semua sekali dunia yang ada ni fana, dia akan rusak. Kita kejar macam mana sekalipun, kita sayang macam mana kepada dunia, dunia ni rusak. Jangankan dunia lain, kita sendiri, body kita tengok rusak. Yang ada depan saya ni rusak belaka dah. Dulu lawa,
Lawa waktu umur 20 tahun. Jangan main lah. Lalu depan wanita-wanita terbeliak mata tengok. Hari ni dia jebit. Rosak dah tu, rosak. Dulu elok je body dia. Sekarang ni mulalah kecil atas, lepas tu perut bucik jadi. Terjadi dah. Dulu segak, sekarang apa? Putih habis dah, misai putih, janggut putih. Ini dunia. Jangankan benda lain yang kita tengok. Tak, kita sendiri rusak. Dulu makan boleh makan Melaka. Mari kambing, jalan kambing. Mari biri-biri boleh jalan. Mari lembu pun mari. Unta pun mari. Makan daging sikit, darah melambur. Tak ada apa. Semua termasuk saya. Saya pun beragam dah sekarang. Sebelum daripada ni saya ingat 15 tahun, 20 tahun dulu waktu mula-mula saya balik daripada luar negara. Balik belajar, lulus. Satu negara panggil ceramah, Sabah, Sarawak. Memang saya ceramah ni, istilah orang sekarang kata gila-gila. Malam ni di Johor, malam besok di Kota Baru, siang hari dekat Perak. Duduk atas kereta. Sampai driver yang bawa saya tu surrender. Sampai 3 orang. Ustaz seorang dia kata. Pergi sana kena ceramah lagi. Kita bawa kereta ni, kita tukar driver. Letih dia kata surrender. Ada yang demam, ada apa. Saya tak apa, sihat walafiat. Sekarang ni, sorry, tak boleh buat dah. Kalau tidur malam, kalau tidur lewat pukul 3 baru tidur, kemudian sebelum subuh kita bangun tidur 2 jam waktu malam, bangun tu mula tengok tiang bergerak, nampak maknanya fana, sendiri pun fana. Dulu saya tidur atas kereta je, tidur atas kereta. Zaman tu saya pensyarah di Universiti di Nilampuri lagi. Ada ceramah orang pergi hantar di universiti, driver hantar. Dia balik kat rumah kita. Mengajar pula, mengajar universiti. Petang dia pergi ambil balik. Ambil tak balik rumah, ambil terus pak ceramah pula. Perak, Kedah. Okey. Cuba buat sekarang nak tahu. Tak boleh pergi dah. Sebab apa? Dunia ni fana. Kita sendiri pun begitu. Sifat dia yang Allah Subhanahu Wa Taala buat. Supaya kita fikir bila berpindah, Allah kata jannah, syurga. Duduk dalam syurga tak ada dah letih ni. Tak ada letih. Nak kahwin ramah pun tak apa, tak payah cari tukar ahli dalam syurga. Dunia ni belagak sombongnya, nak bini lebih, lepas tu habis doktor cari ubat kuat sana, ubat kuat sini, macam-macam. Ini dunia. Jadi itulah yang diingatkan oleh hakim. Kita kena ingat bahawa harta yang kita cari tak ke mana, dunia ni fana. Para hadirin, mudah-mudahan insya-Allah pengajaran dan pengiktibaran daripada kitab Tanbihul Ghafilin ini kita ambil pada malam ini, dan saya pun tak baca banyak pada malam ini. Ni pun fana juga, tak ingat nak bawa cermin mata. Terlupa. 2 tahun lepas, baru 2 tahun lepas tak apa. Saya tak boleh pakar cermin mata 2 tahun lepas. Sekarang ni kena pakar. Yang ni boleh lagi baca sikit-sikit, tapi kalau nak baca banyak tu rasa payah sikit. Payah sikit. Sebab apa? Wal iyazubillah, kita minta berlindung daripada Allah. Tapi ini dunia. Dunia. Dia ini la'ibun walahun wazinah wa tafakhurun bainakum. Ini dunia. Tak ada apa. Jadi kita rebut dunia ni biarlah kadar, dan kita rebut dunia ni untuk akhirat. Untuk akhirat. Kita cari harta benda, macam mana kita nak jadikan harta benda yang kita cari bekalan kita untuk hari akhirat. Kita cari kerja pangkat, biar pangkat kita ni untuk Islam. Kalau pangkat besar tapi terlaksana Islam, baik tak sah. Parak kena tanya kepada Allah, para malaikat bila kita mati. Pangkat kita biar boleh kita berkhidmat untuk Islam. Harta yang kita cari untuk Islam. Segala-galanya untuk Islam. Anak-anak kita untuk Islam. Itu dia tujuan kita. Kita belajar Tanbihul Ghafilin insya-Allah. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sekadar itulah kuliah maghrib kita melalui kitab Ghafilin pada malam yang mulia ini insya-Allah. Para hadirin hadirat sekalian, seperti biasa malam ini juga saya nak
lancarkan sekali lagi kutipan dana untuk tujuan dakwah Islam kepada masyarakat bukan Islam. Dan untuk maklumatlah, sebelum ni saya dah sebut, waktu kita rasmi komplek ni kita terlekat hutang dalam 300,000. Alhamdulillah Ramadan baru ni kita boleh lunas sebanyak 150,000. Kutipan baru ni berat sikit. Jadi ada 150,000 lagi yang kita nak menggerakkan untuk bina pasar yang kedua yang membabitkan asrama lelaki, perempuan dan rumah guru. Sebab awal tahun ini saudara-saudara kita yang baru daripada Sabah dan Sarawak yang telah kita Islamkan sebelum daripada ini, yang angka dia meningkat, alhamdulillah, Allah anugerah meningkat. Sekarang ini dah 1,000 lebih kita berjaya Islamkan dan kita buat masjid di sana. Dan saya pun terpaksa ada duit sikit-sikit pun kita bina masjid di Sabah dan Sarawak. Jadi lah payah saya nak sebut. Kalau saya nak siapkan ni macam mana jadi di Sabah dan Sarawak tu, dia nak semayang pun. Jadi baru ni kita bina masjid di sana apa semua sekali. Dan tempat kita ni kita nak ambil yang umur 15-20 tahun ni, kita nak panggil dia, kita letak di sini dan kita akan buat kursus agama Islam. Supaya dalam tempoh setahun setengah, insya-Allah dia boleh jadi sembahyang, dia boleh baca Quran, dia boleh mengajar Quran. Itu kita punya target. Jadi semua ini perlu kepada dana yang besar para hadirin hadirat sekalian. Tapi kalau kita sama-sama ambil tanggungjawab, saya rasa dia tak jadi besar. Dia tak jadi besar insya-Allah. Dan saya harap para hadirin hadirat, para dermawan daripada Bangi yang banyak membantu kami ahli-ahli jawatan kuasa, saya ucap jazakumullah khairan katsira. Dan saya harap jangan berasa jemulah dalam bab ini. Dan ini adalah harta kita untuk kita bawa hari akhirat insya-Allah. Jadi selepas daripada solat, seperti mana biasalah pihak masjid akan hampas sejadah di belakang, dan kita sama-samalah kita menyumbang. Yang tak bawa duit lagi tu, ada kad. Saya ada bawa kad. Tu ada nombor akaun apa semua sekali, nombor telefon saya. Kalau yang berzakat tu telefonlah untuk kita akad insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna fahma, Allahumma zidna rizqan halalan thayyiba. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azilla syirka wal kafirin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.